Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Fatabu tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Kasih pada bahagia cara majlis, hormati Tuan Pengurusi, Syarak, Tuan Imam, para asatizah, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, pimpinan masyarakat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada malam ini kumpul dan berhimpun di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sentiasa dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa disebut oleh yang bahagia Tuan Pengurusi masjid tadi, bahawa sekarang ini kita sudah semakin hampir di dalam bulan Ramadan. Sebenarnya bukan sekarang ini, tetapi kalau kita perasan sejak lebih kurang 45 hari yang lalu lagi, Nabi SAW telah mengajarkan kita dalam sebuah doa yang sejak daripada bulan Rejab lagi kita mengamalkan doa tersebut. Kebiasaannya imam akan baca doa tersebut pada setiap kali selepas solat. Kita tak tahu lah, biasa kita tumpang ke imam je. Pasal imam dah baca, kita tak payah. Itu kadang-kadang masalah juga kita ni. Saya kadang mikir juga, apa punca orang kita ni 10 tahun berdoa tapi tak apa-apa. Tuan-tuan faham soalan itu tidak? Maknanya 10 tahun doa tapi tak pernah hafal. Kita di Melaka, tak silap saya, tarawih kita ada doa dulu, betul tak? Selawat, doa, betul kan? Doa selepas daripada tarawih habis, sejak daripada kita kecil, itulah doa. Allahumma ja'alna bil imani kamili wa li fara'idika mu'addi wa li salati hafizi wa li zakati fa'li. Cuba tanyakan, apal ke tak apal? Oh makcik, tak ada harapan. Pasal kita senang, kita sabkonkan ni ke imam. Pandai kau lah imam, kau imam kau apalah, kita makmum pakai amin. Ini yang kadang-kadang saya fikir, barangkali kerana kita sabkan doa kepada imam, maka akhirnya orang tak payah nak mampat. Betul tak? Sama juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana bila masuk bulan Rejab, ada satu riwayat yang hadisnya dalam konteks disiplin ilmu hadis. Itu perbincangan ulama hadis. Tuan-tuan, bukan ulama hadis, kita tenang aja sudahlah. Faham ke tidak? Kita ni peringkat bukan ulama hadis, kita tenang. Maknanya dari segi martabat hadis itu, satu hadis itu agak lemah, satu hadis itu sahih. Tapi dua-dua doa itu lebih kurang saja. Nabi bacakan pada bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
Sebagian ulama kata, kalau dari segi ilmu bahasa ni, boleh juga baca Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban. Boleh duduk. Kita pun tak kisah lantaklah Rajabah atau Rajabin. Tak pernah kita tahu pun. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah untuk kami Rajab dan Sya'ban. Dan sampaikan kami bulan Ramadan. Satu riwayat, wa barik lana fi Ramadan, dan berkati untuk kami bulan Ramadan. Maknanya sejak daripada bulan Rajab lagi, kita minta sampaikan. Daripada 60 hari bawa ke 30 hari, 30 hari sekarang bawa 14 hari. Kita baca lagi. Sebahagian imam dia dah putung dah Rajab, tak pakai dah. Dia baca Sya'ban je. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Boleh, tak ada masalah. Doa ni tuan. Baca je lah apa-apa tu. Tak ada masalah. Asalkan berdoa. Yang masalah tak nak doa. Itu masalah. Doa ni doa lah apa-apa pun. Maknanya kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Itu maksud doa tu. Yang kita baca selalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, balighna Ramadan, daripada zuhur balighna Ramadan, masuk asar balighna Ramadan, maghrib pun balighna Ramadan, isya' balighna Ramadan, subuh besok pun balighna Ramadan, besok balighna Ramadan, minggu depan pun balighna Ramadan, minggu lepas pun balighna Ramadan, bulan sudah pun balighna Ramadan, akhir masuk bulan Ramadan. Di situ kadang-kadang saya rasa elok juga kalau doa ni saya sekali bahasa Melayu. Dia boleh faham. Tidak bila orang Melaka nak faham doa. Kita main amin. Tak apa benda ni amin pun tak tahu. Ada sekali saya pergi program di Surau. Bagus imam. Semangat baca doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ini minta ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami su'ul khatimah. Tapi masalah imam tersasul. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Amin makmum. Wala takhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, janganlah kau matikan kami husnul khatimah. Saya kat belakang menung seperti sebenarnya imam ni nak yang mana? Nak mati husnul khatimah ke tak nak? Tapi tak apalah, imam dia panggil sabkul kalam atau sabkul lisan. Mereka terlepas cakap. Kadang dia tak perasan. Yang makmum ni apa hal? Semua dia aminkan. Mati husnul khatimah amin, padahal yang minta jangan mati husnul khatimah tu apa hal? Itu kadang-kadang saya rasa elok dalam Melayu sekali. Kita dalam uzuk, tarawih pun sama juga. Kita bilal tarawih lain. Itu bilal yang sama. Ini bilal sama. Saya tengok di Kelumbu ni trend pula. Bilal 3 mikrofon. Bilal saja. Dah banyak saya tengok. Kelumbu banyak. Bukan sekarang, Kelumbu. 3 bilal. Seorang bilal tukang sebut, 2 tukang jawab. Maknanya kalau makmum tak jawab pun tak apa. Maknanya kalau main kuat dia menjawab. Subhanal malikil ma'bud. 2 lagi. Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil hayyil ladina. Maknanya makmum tidur pun tak apalah. Pasal bilal ni 3 orang. 3-3 ada mikrofon. Tapi tak faham. Itu masalah. Kita kalau bab jawab memang champion. Biasa nak mula saya tarawih, Bilal akan starting kan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Jawab sikit.
Dia 3 tak tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lemah betul nak masuk Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zufrina Maulana Muhammad. Kita punya mic ni dengar keluar ke? Mic ni dengar keluar. Takut ganjap pula orang. Dah terawih ke malam ni? Makna kita jawab bagus. Tak apalah jawab. Masuk salatul tarawih min qiyam syahri Ramadan asabakumullah. Canggih. Terus sekali kita buat bahasa Melayu. Macam boleh. Tuan-tuan, solat tarawih itu sebahagian daripada menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan pahala. Jawab. Makcik, jawablah. InsyaAllah. Lain pula jawapan. Bahasa Arab tadi, dia tak faham, dia jawab betul. Solat tarawih min qiyam syahri Ramadan, sebahagian daripada menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Asabakumullah, mudah-mudahan tuan-tuan dapat pahala. As-salatu la ilaha illallah. Itu jawabnya bahasa Arab. Bila masuk bahasa Melayu, insya-Allah, lain pula. Batu Arab pening tengok gitu. Dahsyat orang Melaka ni, boleh menjawab sekarang. Tapi terjemah Melayu, mabuk tu. Ni nak jawab yang mana ni kata dia. Itulah maksud dia. Makna dalam Melayu ni, itulah dia. Solat tarawih, itu kan apa-apa. Itu announcement saja. Announcement. Solat tarawih sebahagian daripada menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberi pahala. Itu announcement. Nak beritahu orang kampung, mudah-mudahan kita ni dikira dapatlah pahala qiyam. Lepas tu bila kita dengar Bilal sebut begitu, kita pun jawab, as-salat, jomlah Bilal, jangan tunggu lagi, jom sembahyang. La ilaha illallah. Sebab itu kan dulu ada Asatizah yang teguh. Kalau boleh jangan sambung. Rhythm dia tu jangan sambung. Kan kita sambung kan? Salatu la ilaha illallah. Sebenarnya as-salat, jomlah sembahyang makcik. Tunggu apa lagi, bangunlah. Itu maksud dia. La ilaha illallah. Tiada Tuhan sembah melainkan Allah. Itu maksud dia. Tapi bisa kita baca sambung tu, sebenarnya tak ada apa pun. Rhythm dia saja. Salatu la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Gitu kan? Tapi yang pentingnya tuan-tuan, kita nak supaya faham. Sebab itu bila kita baca doa dalam bulan Rejab, itu doa minta kita sampaikan kepada bulan Ramadan. Dan sebenarnya doa itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi kalau kita tengok misalnya disebut di dalam kitab Hilyatul Awliya, disebut para salafus saleh. Makna salafus saleh ni, tuan-tuan, saya ajar sikitlah. Kalau kita belajar istilah Arab ni tak faham, tanya. Yang main angguk je. Kita sampai ke sudah benda salafus soleh. Kadang istilah digunakan tu, setengah asatizah kita guna istilah tu, kita tak faham, kita main iya je. Jawapannya sudahlah tak faham. Salafus soleh itu artinya orang-orang terdahulu yang diperakui kesolehan mereka. Mana orang yang baik. Kita ni belum diperakui lagi. Kan? Belum. Dan tak ada orang nak memperakui kita pun. Ni orang yang terdahulu, yang para ulama pun memperakui orang ni soleh. Bukan kita, para ulama sendiri memperakui. Hadza rajulun saleh. Dia kata, ni orang yang saleh. Maka disebut orang terdahulu yang diperakui kesolehan mereka ni, mereka doa. Bahkan ada pandangan kata 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan. Makna Ramadan, cuba ribut sikit. Kita tak ada harapan. Bulan Islam tak ada harapan, nak reverse lagi tak ada harapan. Ramadan, reverse. Sya'ban, Rejab, Jamadil Akhir, Jamadil Akhwal, Rabiul Akhir. Maknanya dia Rabiul Akhir lagi. Kalau reverse lagi, Rabiul Awal, Rejab pula dah. Muharram,
Lepas tu Safar, Muharram, Zulhijjah. Bermakna tak raya lah kita. Pasal orang kita kan raya sampai Zulhijjah. Zulhijjah dia lajak sampai Muharram. Makna kalau ikut orang dulu ni, Muharram Safar, Rabiul Awal. Rabiul Akhir dah start doa dah. Minta masuk Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Macam 6 bulan sebelum Ramadan dah minta masuk Ramadan. Tak ada makna. Kita bayangkan Ramadan ni pun pening. Mana mikir tak lama nak Ramadan ni, tak boleh makan siang. Itu yang dia fikir. Tak percaya, kita tengok lah besok 2-3 hari sebelum nak puasa ni, malam penuh kedai makan. Mana-mana pun. Entah apa bedah pun saya tahu. Penuh kedai makan. Kadang kita tanya, apa hal kelabut orang makan ni? Itu Ustaz, tak lama nak puasa dah. Ialah apa masalah tak lama nak puasa? Kan puasa tu siang, malam boleh makan. Dia punya menggelabah tak boleh makan ni, sampai malam pun dia risau. Tuan-tuan faham ke tidak? Kita punya kelang kabut ni, puasa ni macam nak kena hukum gantung. Ni last makan, dia kata last makan. Jadi tuan tengok besok dekat labis. Last makan besok last makan. Apa ke benda lah kita? Hanya daripada subuh sampai ke maghrib, adalah 12 jam lebih sikit je. Betul tak? Tak sampai 13 jam pun tak makan. Tapi dia punya gaya macam tak makan. Macam seolah 30 hari tu memang tak makan langsung. Walhal maghrib tu dia punya makan bukan makan lagi. Kata orang Melaka apa? Menterdarah lagi tu. Maknanya tuan-tuan, kita ni masalah kita ialah kita tak melihat Ramadan itu sebagai suatu anugerah. Sebab tu kita tak doa. Orang dulu, orang soleh dulu, dia lihat Ramadan ni suatu anugerah. Sebab tu dia berdoa, Allahumma sallimni Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan. Itu doa. Wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku untuk masuk bulan Ramadan. Ini 14 hari lagi, ya Allah. Sejahterakanlah aku. Bagi aku sihat. Ya Allah, sejahterakanlah aku. Bagi aku supaya aku bersedia nak masuk bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah jiwa aku untuk bulan Ramadan. Supaya biar berbunga-bunga rasa hati nak masuk bulan Ramadan. Supaya sentiasa tengiang-ngiang apa benda yang nak buat bulan Ramadan ni. Nak tarawih, nak puasa, nak bagi orang makan, nak baca Quran. Ni. Itu maksud sallimni li Ramadan. Wasallim Ramadana li. Ya Allah, sejahterakanlah juga Ramadan untuk. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, aku rasa seolah-olah ngam Ramadan dengan aku. Makna persediaan itu apabila berada dalam bulan Ramadan, seolah-olah tak ada beza kehidupan aku dengan Ramadan tu. Makna tak asing. Dia maksud ngam tu. Kita minta supaya Ramadan tu sejahtera untuk kita. Taklah jadi macam si Bel Ngasri tu. Tu Bel Ngasri. Ya, ye. Saya last program dengan dia tu. Untuk tahun baru. Kan? Masa itu, apa nama ni? Rakaman untuk tahun baru. Dia tanya soalan. Saya kata, wah, dah tukar position sekarang. Dia jadi baik pula. Tanya soalan baik-baik je sekarang. Dia kata, Ustaz, saya memang baik, Ustaz. Kata, bukan kerja tak puasa je ke? Ustaz, bawa tenang. Pasal ada orang, dia tak ngam dengar Ramadan masuk pada tu macam seolah ombak yang hempas pada dia 4 meter punya tinggi, ombak tu hempas. Jadi dia rasa, apa dah berlaku? Apa dah jadi? Itu yang kadang kalau orang bekerja pun dia jadi Ramadan menyebabkan dia panggil low production, low productivity. Ini salah kita. Tuan, perang tabuk
perang yang terakhir diikuti oleh Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Perjalanan pergi 15 hari, perjalanan balik 15 hari, 800 km, 30,000 tentera, sehingga dianggarkan seekor unta tu dinaiki lebih kurang 6 orang ke 8 orang tentera bergelik. Dan sampai satu tahap unta yang dibawa tu pula disembelih pasal nak dapatkan sumber air daripada perjalanan. Dan bila pulang daripada perang Tabuk, mereka berada dalam bulan Ramadan. Maknanya walaupun bulan Ramadan produktiviti itu tetap hebat, kita masuk bulan Ramadan semua jadi slow, jadi tenang. Jadi antara ya dengan tidak, ya dengan tidak, ya dengan tidak. Tak boleh begitu. Ramadan kan nak menyebabkan kita ni jadi tak boleh hidup. Tak. Ramadan bukan menyebabkan kita jadi hilang semangat. Tak. Tapi kadang-kadang ini yang berlaku. Sebab itu kita minta kepada Allah Ta'ala, wasallim Ramadana li. Tak apa. Air. Tak apa. Kalau dia tarik ke bos. Wasallim Ramadana li. Kan? Saya berapa? Kalau ramah je, air kusuk. Macam air dia. Lecikang ke, air kelapa ke. Ada tempat saya ceramah, dia pernah dengar ceramah saya. 3 air botol disediakan. Dia tarik, ada Nescafe, ada air kosong. Dia kata, pilihlah sendiri Ustaz, mana nak. Tuan-tuan, kita nak supaya Ramadan sejahtera untuk kita. Kemudian, watasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah Ramadan ini daripada kami dalam keadaan ia diterima amalan-amalan. Dan bulan Ramadan ni bulan beramal. Bukan bulan tak Ramadan tak beramal, tak. Sebab itu bulan Ramadan digandakan amalan. Orang akan lebih banyak beramal. Maka kita harap supaya mudah-mudahan Allah terimalah. Itu doa yang dibaca oleh para salafus salih. Nampak? Pasal apa? Nak menggambarkan mereka tidak sabar untuk sampai di dalam bulan Ramadan. Macam orang nak nikah lah. Kan? Nak nikah kan menghitung hari. Sebulan lagi, sebulan, sabar sebulan. 30 hari lagi, 30 hari lagi. 25 hari lagi kita akan menjadi suami isteri yang sah. 15 hari, semua dikira ni. Bila tak ada kira hari, dikira jam pula. Lagi 15 jam. Jam pun habis, kira minit pula. 30 minit lagi kita akan dinikahkan. Kenapa? Sebab wang seronok nak masuk bulan Ramadan. Itu je tuan-tuan. Kita ni nak sekurang-kurang ada rasa seronok nak masuk bulan Ramadan. Jadilah. Macam makcik, ada ke tadi? Tapi saya ingat tuan-tuan yang datang ceramah ni adalah ni pasal seronok ni yang datang, seronok nak, bukan seronok dengan ceramah, seronok nak masuk bulan Ramadan. Makna tu fikir tengiang-ngiang kan, tengiang-ngiang nak masuk bulan Ramadan, tengiang. Pasal rasa tak sabar nak berada dalam bulan Ramadan. Masuk. Habis. Tu yang pertama. Belum start lagi ni. Baru mukadimah. Kita malam ni ada jamuan. Tadi. Yang lepas mi kari. Malam ni mi apa pula? Mi kari juga. Gaul. Saya belum masuk depan tadi tu, saya rasa macam pernah datang masjid ni. Saya nak masjid ni memang tak ada harapan nak ingat. Beribu masjid tak sempat nak ingat dah. Saya balik daripada Terengganu. Semalam baru sampai pagi semalam, subuh daripada Terengganu. Semalam, subuh. Lepas tu, program di Kelumpuk. Pagi tadi program di Kelumpuk, hari ni di Melaka. Besok saya ke Negeri Sembilan pula. Lusa, terbang balik ke Terengganu. Untuk program di Terengganu. Begitulah. Seadanya. Tak tahu bila duduk di rumah. Kadang ada orang tanya, Ustaz tak duduk di rumah tu. Ada yang nak kahwin dengan saya. Tak, maknanya tuan nak sebut. Yelah,
kita bulan Ramadan ni nak masuk tak lama dah. Nak masuk tak lama dah. Sekarang ni, bila nak masuk bulan Ramadan, persiapan paling penting ialah persiapan mental dan fizikal kita. Mental tu penting. Kerana Ramadan ni dia soal ibadah. Ramadan bukan pertandingan lumba lari. Orang pertandingan lumba lari, dia kena siapkan dia punya fizikal. Tapi pasal Ramadan ini ialah bulan ibadah. Bulan digandakan ibadah. Maka yang penting kepada kita ialah menyiapkan mental kita. Artinya apa? Menyiapkan diri kita untuk menerima bulan ini sebagai satu yang istimewa. Itu kena masuk. Memang kaedah psikologinya begitu. Manusia ni, psikologinya begitu. Dia kena digambarkan dalam pemikiran, digambarkan. Sebab itulah Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini ada perbincangan di kalangan para ulama, Nabi SAW menyebutkan ketika mana sampai pada bulan Rajab, maka disebut adhallakum syahrukum hada bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma marra bil mu'minina syahrun khairul lahum minhu wala bil munafiqina syahrun syarrul lahum minhu innallaha azza wa jalla la yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli ay yudkhilahu wa yaktubu israhu wa syaqahu wa syaqa'ahu min qabli ay yudkhilahu. Kata Nabi SAW, Allah SWT naungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini. Dan Rasulullah SAW bersumpah, tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Dan tidaklah kepada orang munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Makna kata Nabi SAW, orang beriman, apabila sampai bulan Ramadan, dia tak rasa ada bulan lebih baik daripada bulan Ramadan. Dia tak rasa bulan Ramadan itu satu yang berat untuk dia. Ini Nabi sebut. Berbeza dengan orang munafik. Kata Nabi SAW, wala bil munafiqina syahrun syarrun lahum minhu. Tidak ada bagi orang munafik itu, dia akan rasa bulan Ramadan inilah paling berat sekali nak lalu. Bayang-bayang dia 30 hari itu. 30. Dihitungnya. Berapa hari Ramadan ke? 2. Macam dah lama puasa, takkan 2 ke? Mana dia rasa lama sungguh masa. Dan kalau orang beriman, habis 1 hari itu, dia menolak. Ya Allah, dah 1 hari puasa. Macam belum full swing lagi ni. Ada tak rasa macam tu? Angguk je lah, tak? Sekarang kau tidak munafik pula kata. Dan Nabi sebut begitu. Tapi memang iya, walaupun ialah dari soal hadis kita tak tepi lah perbincangan. Tapi maknanya memang betul. Orang munafik dia akan rasa berat. Dia akan rasa bulan Ramadan tu satu yang menyeksakan bagi dia. Sebab tu dia akan rasa tidak ada bulan yang lebih teruk daripada bulan ini. Tapi keistimewaannya bulan ini, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menulis pahala ganjaran sebelum menjelmanya bulan. Dan Allah menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Maknanya, kadang ada orang, dia belum masuk Ramadan lagi, dah seronok lah. Seronok. Kan? Dia sebut selalu bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan Ramadan. Macam disebut di pengusi tadilah. Maknanya, kita buat preparation. Belum masuk Ramadan, pahala tu dapat dah. Tapi jangan tuan-tuan rasa pula belum masuk Ramadan, tuan buat tarawih pula. Tarawih, kami percubaan dulu kata. Nak bagi panas, buat tenang. Bukan begitu cara dia. Tapi bagus, ada setengah tempat sekarang dia dah mula buat qiyam. Qiyam. Kan, nak bagi warm up. Dia buat qiyam. Pasal bulan Ramadan ni syahrul qiyam. Bulan qiyam.
Jadi dia kena buat preparation tu kena. Sebab itu Ramadan, tuan-tuan, dia begini. Kalau orang yang nak dapatkan sesuatu dalam bulan Ramadan, dia kena buat persediaan sebelum Ramadan. Kita sebut tadi, pertama, segi mental. Mental ni termasuklah persiapan rohani kita. Istilah orang psikologi mental. Istilah kita persiapan rohani. Ini kata para ulama, perbanyakkan istighfar, bertaubat. Dan kita nak grab kebaikan ni kalau orang yang hati dia rosak, tidak boleh. Kan kata Nabi SAW, setiap dosa kita buat, Allah akan letakkan titik hitam dalam hati kita. Lagi buat, lagi tambah, lagi buat, lagi tambah, lagi buat, lagi tambah. Akhirnya, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, hati itu jadi hati yang mati. Hati yang keras. Hati yang tak nampak kebaikan. Tak nampak? Itu masuk bulan Ramadan, tengok besok. Tuan-tuan, kita untuk malam ni kita lancarkan tabung untuk ihya Ramadan kita. Tengok belakang. Yang betul aku masjid. Tak ada kerja lain, kutip duit. Dia ingat masjid kutip duit tu untuk kursi kan? Dia ingat apa? Aduan kuasa paraid duit tu sesama. Kan untuk nak program ihya, nak bagi sedekah untuk pakai miskin, nak bagi orang buka puasa makan, nak menyediakan supaya program menyemarakkan Ramadan. Takkan musik keluar duit dia pula. Kita lah sama-sama. Tapi ada orang bila hati dia mati, susah. Aduh, kata para ulama, kena hidupkan hati untuk Ramadan. Tak ada cara lain dengan istighfar, dengan taubat. Kena astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Supaya hati itu, kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Tibbul Qulub, hati itu sentiasa hidup. Kerana kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah, hati yang hidup itu hati yang akan sentiasa cenderung kepada kebaikan. Apa saja kebaikan, dia akan cenderung. Apa saja, dia akan cenderung untuk kepada kebaikan. Itu hati yang hidup. Jadi sebab itu penting. Pertama, persiapan untuk rohaniah kita. Sebab itu, kata para ulama juga, persiapan rohaniah ni, dia boleh masuk dengan persiapan niat. Bukan persiapan niat, nawaitu sauma gadin, itu je lah kerja kita. 45 tahun puasa, tak habis-habis dengan masalah nawaitu sauma gadin. Ini, apa nama ni, nak baca niat sebulan ke, nak baca niat sehari. 45 tahun puasa, tuan. Sibuk nawaitu sauma gadin lagi. Sebab itu kata para ulama, artinya menetapkan niat itu ialah memperbaiki kita punya niat untuk masuk bulan Ramadan. Kadang orang interview tanya, ni selalu artis Islam. Dulu kan tu suat khabar. Yang orang suat khabar kan interview. Apa yang buat awak tak sabar nak masuk bulan Ramadan? Macam jawapan dalam bulan Ramadan ni saya paling suka sembahyang tarawih lah. Sembahyang tarawih je, isyak tak? Tarawih. Saya suka tu tengok Ustaz Khabar dulu kan interview kan. Awak pula apa? Awak paling suka Ramadan? Oh, Ramadan ni saya paling suka buka puasa lah kata dia. Saya suka kalau bazar Ramadan ni, kalau boleh 1 Ramadan Bemban, 2 Ramadan Semabuk, 3 Ramadan MRTC, 4 Ramadan habis 1 Melaka di musik. Sampai ujung Serabut Lingi. Tu pun siap tembus ke Rembau, terlepas ke trip. Dia punya cari makan. Kadang ada orang dia tak betul. Dia masuk Ramadan pasal seronok tarawih. Baguslah seronok tarawih, tapi kena ingat tarawih, oh makcik. Bang, tarawih ni solat qiyam, mesti solat isyak dulu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, la yujza, tak dapat pahala kalau dia tak solat isyak. Kita lagi canggih, solat isyak dekat rumah, tarawih dekat masjid. Tak ke gila babi nama. Tuan faham ke tidak? Kata balik tu. Jangka solat isyak di masjid, solat tarawih di rumah. Itu consider.
Consider, saya rakam semalam untuk TMJ, untuk bulan Ramadan. Ada soalan, dia kata, Ustaz, sebenarnya macam mana solat tarawih ni? Boleh tak di rumah? Boleh tak sendiri ataupun berjemaah? Secara asasnya, tarawih ni berjemaah. Kerana sunnah Nabi SAW, Nabi buat 3 malam tu kan berjemaah. Sayyidina Umar Ibn Khattab hanya meneruskan sunnah Nabi SAW. Maknanya Nabi buat dah berjemaah kan semua orang ikut. Kemudian hari keempat Nabi tak keluar. Besoknya Nabi beritahu, aku khawatir kalau nanti jadi wajib pula pada kalian. Tapi zaman Sayyidina Umar tengok saya buat sendiri. Tak bagus. Kita kumpulkan, kita buat di masjid sama-sama. Jadi secara asasnya zaman Nabi SAW pun memang berjemaah. Zaman Sayyidina Umar ditekankan lagi. Maka berjemaah itu lebih baik. Dan kena ingat makcik. Oh makcik, ini witir balik. Tak apa-apa entah. Dia bukan orang ni lah. Siapa? Air merbau? Tak. Orang merbau bagus. Tuan-tuan, janganlah balik dulu. Orang punya alasan, Ustaz, nanti nak witir kat rumah. Oh makcik, rugi. Sebab itu kata para ulama, solat tarawih ni sunat buat berjemaah. Antara fadilatnya ialah ada hadis Nabi SAW yang menyebut, man qama ma'al imam, barang siapa yang solat bersama imam hatta yansarifa, sampai imam habis. Mana habis dah imam sembahyang? Habis. Ya latif. Betul tak? Kita sama kan? Sama je. Ya latifu ya. Baliklah. Pergilah balik. Tak balik pula. Nunggu mori. Sekejap dah kata dia. Maknanya imam dah habis dah. Bila imam dah habis, okey. Sebab apa? Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamal lail. Dicatat untuk seolah dia solat sepanjang malam. Ada orang tanya, dia kata, habisnya kalau kita dah solat witir dengan imam, nanti nak qiyam macam mana? Alah, apa benda lah masalah kita. Kalau betul kita bangun malam karang qiyam, ada dua pandangan. Pertama, tambah dulu, bagi jadi tak witir. Witir kan ganjil. Bila kita tambah 4, tambah satu lagi, dia tak panggil witir. Nama pun witir, ganjil. 4, daripada mana datang ganjil? Kemudian solatlah apa nak solat. Istilahnya dipanggil buka balik. Istilah lah. Jangan tuan niat pula saja ke solat 1 rakaat, buka balik kerana Allah Ta'ala. Apa hal pula buka-buka pula? Maknanya solat seolahnya. Pasal tadi dah witir 3. Sebenarnya bila witir 3, kita tambah satu lagi, dia jadi 4. 4 taklah witir. Nabi suruh supaya akhirkan solat itu dengan witir. Witir itu adalah solat yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 51, 67, 99 rakaat. Contohlah, mana ada sampai 99 rakaat. Maknanya 99 itu kan ganjil. Artinya, buka balik. Solat satu rakaat, kemudian solatlah tahajud sebagainya nak buat, kemudian tutup 1 rakaat lagi. Habis. Ganjil lah tu. Atau, boleh juga ambil pandangan satu lagi, tidak ada 2 witir satu malam. Pasal tadi dah buat witir 3, kemudian solat je lah tahajud. Pun boleh. Itu siapa pening kepala. Yang penting solat berjemaah dengan imam tadi. Ramai orang saya tengok, yang itu tak disu pasal dia luas. Pandangan ulama ada. Bukan pandangan saya. Pandangan ulama ada di situ. Tetapi ulama bersepakat jangan keluar daripada imam kerana dia akan hilang, luput pahala solat sepanjang malam tu. Qiyamul lail lah. Jadi tak dapatlah di pahala tu. Faham ke tidak makcik? Kadang mak-mak ni rajin balik. Sebenarnya tahajud di rumah. Ngada benar. Semayang je lah dulu. Dapatkan fadilat. Tapi kadang kita tuan-tuan tersilap. Jadi betulkan niat. Jadi kita, satulah tuan-tuan ni. Memang kita bila dalam bulan Ramadan, pahala tu digandakan. Kan? Sampaikan puasa ni kata Nabi SAW, Allah sebut dah di kursi,
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah sebut dalam diskusi. Melainkan puasa. Puasa aku yang bagi pahala. Maknanya infinity. Sembahyang 27 kali ganda. Sedekah digandakan 10 sehingga 700 kali ganda. Ada hadis sebagaimana disebut dalam Fiqhul Manhaji dalam peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun hadis dibincang oleh para ulama, tapi dicatat dalam Fiqhul Manhaji, kitab mazhab Syafi'i. Ulama yang kemudian yang menulis bahawa dicatat di pintu syurga hutang digandakan 18 kali ganda. Main orang bagi orang hutang dapat pahala 18 kali ganda. Pinjam duit kau RM10 kata dia. RM10 tak cukup. Pinjam 20. Pasal buat beli rokok tak dapat. Maka jangan tanya buat benda. Kau nak buat apa duit ni? Aku beli rokok lah kata dia. Duit tinggal. Kita bagi tumpang, kita dapat saham sama. Faham tuan-tuan? Tak dapat 18 kali ganda tu. Tapi kalau pakai duit kau RM20, aku nak isi minyak. Dapat 18 kali ganda pahala. Itu ada ditulis. Tapi puasa tak. Kata Allah Ta'ala, wa ana ajzibi, aku bagi ganjaran. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut macam kita pergi nikah lah. Pergi nikah. Kan? Tahu nikah? Nikah kan? Tulis. Hari ni Zuhur, Masjid Haram, 100,000. Asar, Masjid Haram, 200,000. Maghrib, Masjid Haram, 300,000. Dia kiranya hari 500,000, juta, juta setengah, 2 juta. Tak payah dah pergi masjid dah balik. Balik Malaysia tak pergi masjid pasal pahala 2 juta dah. Oh kak, Nabi memanglah sebut ganjaran pahala begitu. Tetapi bukan suruh kita kira tuan-tuan. Itu kan sebagai motivasi untuk kita. Motivasi. Kita susah kira sangat. Belum tahu lagi pahala tu banyak tu dapat. Belum tahu. Nak pahala dapat apa bendanya. Imam kan dekat Mekah tu sujud ke main lama. Dia siap boleh tanya. Lama betul imam ni sujud. Pahala apa benda dapat. Belum sembahyang jenazah lagi. Allahu Akbar. Habis ulang lagi. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Tak tapi imam. Lama betul dia punya doa. Lama dengan imam kita doa. Ya Allah, kau mati kalau imam. Sebab tu tuan-tuan, kita nak sebut, cuba kita ubah mindset kita. Ni kita bincang tajuk ni. Yang pertama, niat. Ubah. Tahun ni kita bukan nak dapatkan sebanyak pahala, tapi kita nak cuba sebanyak mungkin perbuatan Nabi SAW, sunnah Nabi itu kita buat. Macam ada harapan. Sebab itu kita boleh hitung. Pahala kan tak boleh hitung. Macam mana tuan-tuan nak hitung? Tak nampak. Cuba kita tukar tahun ni, mindset kita, sebanyak mungkin sunnah Nabi SAW kita buat. Daripada sahur. Kan? Nabi, itu kita buat tu. Nabi SAW berhenti makan sekira-kira 50 ayat. Tuan-tuan tak payahlah pemening kepala nak kira 50 ayat tu. Tuan-tuan buat baca pula 50 ayat. Saya takut sampai lepas subuh, tuan-tuan tak habis lagi 50 ayat tu. Sebab itu 50 ayat ni, ulama' dah buat dah kadarnya lebih kuat. 10 minit. Itu waktu imsak dia panggil. Ini kadar bacaan biasa bang. Bukan orang Iqra' 6. Iqra' 6 baca memang tak ada harapan. Itu bukan imsak, syuruk terus. Maknanya 10 minit itu sunnah. Apa sunnah kita boleh buat? Kita dah bangun awal, mana kira-kira tak tinggal lah solat fajar. Kan? Kira-kira pasal bangun awal dah. Jadi maknanya Nabi SAW melewatkan sahur, menyegerakan berbuka. Itu sunnah. Buat. Sampai kita berbuka nanti. Sampai buka. Apa yang sunnah boleh buat? Nabi berbuka, disebut dalam hadis. Nabi berbuka ala rutabat. Dengan rutab. Macam. Apa? Kampung merbau. Merbau. Air merbau. Boleh dapat rutab. Tahu tak rutab makcik? Payah betul orang Melaka ni lah. Tentu kat Melaka ni banyak nak jual.
Cuba pergi kat Bandung. Ada. Tahu rooftop? Rooftop ni warna kuning. Warna kuning. Betul kalau orang kencing manis, jangan buka puasa dengan kurma. Saya baru diceramah di hospital IJN. Saya sebut benda ni. Doktor-doktor ramai tu. Dia kata, kurma gula dia tinggi. Dia bukan spike lagi. Spike ni macam tu. Maknanya gula tu dari sini, pergi sini. Kalau orang kencing manis, dia makan kurma. Tapi kalau dia makan majul, so itu kurma dia. Dia bukan macam ini lagi. Macam ini, lama kojol. Tak, kita konon nak buat sunnah Nabi SAW, salah. Dan Nabi makan kurma tu tengok dalam sebagian hadis, dia panggil tumairat. Mana kurma kecil je, sikit je. Bukan makjul sebesar itu. Munyah makjul tu sampai orang makan depan tu, menu buka puasa dah habis, kita kunyah makjul lagi. Bila nak habis, besar sangat. Tak payah. Lagi-lagi orang kencing manis. Orang kencing manis, makan rooftop. Faham tak cik? Rooftop, saya bukan jual rooftop malam ni, buat tenang. Ini yang tengok live ni yang saya sebut pula. Ustaz tu jual rooftop tu kata dia. Bukan kerja saya pula jual rooftop pula dah. Saya cuma beritahu. Sunnah Nabi SAW, Nabi suka makan rooftop. Tak ada baru Nabi makan tamar. Kalau kita tengok dalam susunan hadis tu, ala rutaban. Wa illam takun rutaban fa ala tumairat. Dalam satu riwayat. Maknanya kalau tak ada rutop baru tamar. Rutop ni warna kuning tu, yang bertangkai tu. Dia kelat. Orang Melayu tak suka. Orang Melayu mana suka kelat ni? Tak suka dia. Kurma apa kelat macam ni kata dia. Itulah kerja kita. Sebab itu kalau orang kencing manis, dia maknanya tak manis sangat. Tapi kalau dia punya kencing manis kritikal, 38 kencing manis dia tak sesuai juga tu rooftop tu. Tamar lagi tak sesuai, dia kena ambil sunnah yang ketiga, hasawat minal ma'. Makna rooftop tak ada kurma. Kurma tak boleh makan apa? Oh makcik, rooftop tak ada kurma tak boleh makan, kencing manis tinggi, makan apa? Tepung pelita. Kalau kena apa? Tepung pelita. Adik, tepung pelita. Tu bukan. Dia panggil apa? Tepung pelita juga. Sama. Kadang ada orang lain nama dia. Sebab itu kalau tak ada tamak, hasah dan mak. Nabi minum berapa teguk air. Jadi orang kencing manis, kalau kencing manis tu dah tinggi, minum air kosong je, itu pun sunnah. Tengok makan kurma je sunnah ke? Bawa tenang. Dan Nabi SAW kalau tak ada kurma, Nabi makan, Nabi minum air. Nisbah orang kencing manis ni maknanya dia tak ada air. Tak ada air tak? Tak ada. Nisbah dia macam orang tak ada kurma, so tak boleh makan. Minum air pun sunnah. Minum air. Dan Nabi SAW, Nabi kalau minum air pula, selepas kita baca Allahumma, apa? Tak ada harapan nampak. Dia tak masuk-masuk lagi. Doa buka puasa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu je lah kerja tuan-tuan. Allahumma laka wa bika amantu. Baca. Kemudian Nabi minum air. Bila Nabi SAW minum air, Nabi baca zahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Macam ada harapan tahun ni. Tak, ini yang kita sebut tadi bang. Maknanya kita cuba apa lagi sunnah Nabi SAW Nabi buat, kita buat. Itu maksud dia. Bukan makna kita nak rebut pahala. Ialah rebut pahala apa? Kita pun tak tahu berapa banyak pahala kita dapat. Tapi kita pasti boleh hitung berapa banyak sunnah Nabi SAW kita boleh buat. Itu contoh saja. Banyak lagi. Sampailah besok nak masuk raya. Termasuklah di akhir Ramadan. Kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan.
Nabi SAW iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Masuk malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Nabi iktikaf di masjid. Sayyidina Aisyah datang menyikat rambut Nabi SAW, menyisir rambut Nabi SAW di masjid. Jika itu disebut Sayyidina Aisyah sedang haid. Maka ditanya, boleh tak ya Rasulullah aku sikatkan rambut? Kata Nabi SAW, wah Aisyah, haid itu bukan di tanganmu. Maknanya, tak apa. Daripada luar sikat rambut Nabi SAW. Pasal Nabi sedang iktikaf di masjid. Macam kak, ada harapan. Di tahun ni, laki kita suruh pergi iktikaf. Bang, duduk masjid 10 hari. Malam raya, awak baru balik. Kita pula datang, bang, mari saya sikatkan rambut ni. Tak ada harapan, sikat rambut tak ada. Dia bawa je tilam mengemental. Duduk sini tu, tak payah balik lah. Itu antara sunnah yang kita tak boleh buat lagi tuan. Betul tak? Dapat bang? Ada satu orang, manager besar juga lah, kat bank negara. Saya mengajar di sebuah bank negara. Jadi manager, kira besar lah pangkat dia. Dia, setiap kali saya mengajar bulan Ramadan, ikut yang setakat saya jumpa dia lah. Maknanya beberapa kali bulan Ramadan tu, bila di hujung, tanya, doktor mana? Dia doktor, dia ada PhD. Doktor, cuti biasa Ustaz. Dia cuti tahunan dia akan spend 10 hari untuk Ramadan. Untuk iktikaf. Macam tak ada harapan nampak. Kita ceramah bukan main. Ustaz dah sampai, kita tunggu. Tenang. Saya datang, tenang. Tapi begitulah. Itu makna niat betul kan. Cuba. Bacalah, belilah buku sikit. Malam ni kita bincang semua, tak ada harapan ni. Ini kan makan mie kari, hilang semua. Dia orang makan apa ini? Kambing. Kambing malam ni lagi cepat hilang. Maknanya kena buat apa dia panggil? Dia panggil murajaah kan. So kita tengok apa lagi sunnah Nabi SAW kita boleh buat. Cuba tahun ni kita minta target apa sunnah Nabi SAW kita nak buat. Contoh orang lelaki. Kenapa orang lelaki je? Orang perempuan pun. Orang perempuan lagi senang buat. Sugi. Pasal orang perempuan semua bawa beg kulu kili. Orang lelaki mana ada beg? Kadang kayu sugi, jolok keluar. Dah lah kayu sugi dah pakai 4 bulan. Dah terkelorok dah kayu sugi tu. Kan kembang kayu sugi tu. Bukan yang panjang pula kembang tu. Kan macam bunga. Dia tak potong-potong dia. Orang buat boleh tak dalam beg. Ini kulu kili buat pensel mati. Pensel mata tu. Panggil apa tu? Bukan celak. Pensel untuk lukis mata. Dia ada satu lagi. Celak lain. Ini pensel. Dia ada pensel buat lukis. Kadang-kadang silap pula tu. Pensel cucu dia bawa. Itu yang dia bawa. Kulu kili. Apa beredah tu. Oh kak, orang perempuan pun boleh bersugi. Faham tak makcik? Ingat orang lelaki je ke? Orang perempuan pun boleh. Tak ada kata hadis orang lelaki saja. Lagi senang nak bawa. Ada beg. Beg tu besar-besar. Jangan beli macam orang lelaki besar panjang ni. Pasal dia susah. Ikut beg tu macam besar. Sekali keluar ke sugi, macam tu panjang ni. Boleh buat rotan. Tak, saya beritahu tuan, kita nak memang tahun ni tuan, saya ni ceramah kedua amal Ramadan. Sebelum tu pun saya cakap dekat tempat lain. Saya kata sama, kita cuba tahun ni bukan fikir berapa banyak pahala kita nak dapat. Berapa banyak kita dapat letak kadar tak dapat. Saya kira sekarang kita hidupkan je malam. Ikut sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa Nabi buat, kita buat. InsyaAllah kita dapat. Jadi kita nak cuba hitung. Itu kita hitung. Tahun ni, buat ni. Macam mana? Boleh? Habis. Itu makna betulkan niat. Tuan-tuan, apa nak bincang mana? Okey lagi tak? Dah, tuan-tuan okey, cakap okey. Tak okey, cakap tak okey. Okey ke tak okey? Saya bergantung kepada tuan-tuan punya tahap pertukaran kaki bersela lah. Setakat saya hitung-hitung, nampak baru 2 kali masing-masing tukar. Kanan, tukar kiri, kiri tukar kanan.
Kalau dah masuk 3 kali, 4 kali, maknanya kena berhenti lah tu. Jadi kalau tuan-tuan nak cepat sikit, tukar-tukar je lah kaki tu. Habis, kita niat. Jadi betulkan bab itu. Ya? Jadi niat itu bukan makna niat nawaitu sawal khadim tadi, tak. Tapi niat kita. Tahun ni Ramadan kita nak cuba sebanyak mungkin sunnah Nabi SAW kita nak buat. InsyaAllah. Boleh? Orang, apa tadi, lupa lagi. Air Mubau. Payah benar sebut nama tempat. Tukar nama lah. Yang kedua, Quran lah. Sebab bulan Ramadan ni Syahrul Quran. Tuan-tuan, saya banyak kali sebut. Dan tengoklah program saya yang lepas di TV baik, saya sebut. Selalunya bila sebut Quran ni, orang dia akan reverse ke belakang. Soalan Zat, bukan saya tak mahu. Saya pun baru nak berjinak baca Quran kata dia. Tak apa. Saya kata dah. Kalau kita tak boleh baca Quran bang, kalau tak boleh lah. Saya ingat orang Melaka ni boleh baca Quran. Kalau tak boleh, dengar Quran. Tak boleh baca, dengar lah. Takkan dengar pun tak boleh. Apa masalah kita? Saya tak boleh baca lah Ustaz. Dengar pun tak boleh lah. Tak payah. Baca pun tak boleh, dengar pun tak boleh, tak payah cerita dah lah. Alasan apa kita sekarang? Dulu mungkin. Tuan zaman ingat, zaman beli kaset Sudais tu. Kaset bang. Ada zaman tu. Nak bateri, nak jimat pun misal. Bolpen. Kilometriko. Kan? Dia penutup dia tu sesuai. Nak cari balik surah tu. Tengok. Alamak, telajak. Pusing balik sini. Sudahnya habis pusing je. Nengon tak lagi. Tu belum lagi dia punya tape berbelit pula. Ini yang zaman TikTok tak sempat rasa lah. Kami ni zaman-zaman orang tua sempat nak. Betul tak? Mana punya payah masa tu. Nak mendengar tu. Nak mendengar Quran tu payah. Saya beli Sa'dul Ghamidi. Masa tu pergi Mekah tahun 98. Itulah first tape beli. Oh, bukan main excited. Ya Allah, seronoknya. Tapi bila nak pasang, dah masalah pula. Bateri siap habis je. Benda tu panjang. Nak mendengar lama. Tekan, forward laju. Memang bateri dia makan. Dengar satu-satu, bila nak sampai ke hujung tu. Punya payah. Sekarang tak. Semua orang ada telefon. Betul tak makcik? YouTube ada. Tekan aja, tekan. Nak kata apa? Apa alasan kita bang? Kalau iPhone 15 tak boleh dengan Quran, baik ke bumi ke jelah iPhone. Barang orang iPhone dengar. Pasal mahal ya amat, nak dengar Quran pun tak boleh. Baik, kapan kan je? Tak ada masalah. Nak ambil iPhone 15, tapi pastikan boleh dengar Quran. Tu. Sekarang ni pun apps Quran ada. Ni. Kan? Saya ada apps ni, saya pakai, saya tak tahu jenis apa, tapi bagus, saya suka. Sebab nisbah saya, kita selalu nak guna pakai Quran ni, mudah nak mencari dengan pantas, boleh copy untuk buat presentation kita. Saya pakai. Dan dia ada pilihan untuk infak. Tak mahal pun. RM7 ke RM8. Sekali je infak. Infak RM8. Sebab nak jual, dia tak boleh jual ke Quran. Jadi infak saja. RM8 untuk satu handphone. Kalau itu pun tak boleh buat, baik tak payahlah pakai iPhone 15. Samsung baru 23. 24. Sekarang dah 24. Lambat saya. Mana untuk apps Quran kita tak boleh nak bayar? Kau mana? Faham ke tidak makcik? Kalau kita tak bayar, dia keluar iklan. Tengah-tengah baca, keluar. Shopee. Kan dia nyanyi pula tengah-tengah kita baca tu. Apa? Shopee lah. Apa benda lah lagu saya pun tak tahu macam mana bunyi lagu dia. Jadi, saya sebut bulan Ramadan Syahrul Quran. Dulu kita payah.
Ada orang jenis baca Quran baru bismillah kentut tak? Bismillahirrahmanirrahim. Batal pula kata dia. Jadi memang tak habis-habis lah muka surat tu. Bismillah aja. Bismillah kentut. Bismillah kentut. Dan sebenar-benarnya memang malas nak baca. Sekarang makcik apa alasan? Oh Ustaz, saya telefon kecil mata gabung. Beli yang besar macam ni. Nak jawab apa? Jawab. Sungguh tuan-tuan. Bukan beli yang mahal pun. Ni saya pun beli yang murah aja. Asal boleh tulis je. Cik yang murah aja. Tuan tak payahlah beli yang Apple punya tu. Apa nama? Apple. Apa nama dia? iPad. Itulah. Tu mahal. Yang murah aja. Yang penting boleh baca Quran. Nak jawab apa? Jawab. Tak ada alasan. Kalau baca Quran pakai ni, kentut 18 kali pun tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah. Pasal ini tidak dikira mushaf. Boleh baca di mana-mana. Siap boleh tanda lagi. Kan? Tekan tanda tu. Last anda membaca 2019. Punya teruk. Dia boleh tanda bang. Last baca dia tulis tu. Last baca 2019. Malu kita. Ya Allah. 2019. Tapi nak sedap hati. Oh tak. Selalu tak baca kat pakai ni. Pakai kat tempat lain. Itu nak sedap baca. Tapi kalau kita pakai Quran ni. Mana ada tanda kan. Bila nak baca. Tuan-tuan. Bulan Ramadan Syahrul Quran. Hidupkan. Ya sebab itu. Saya tengok orang kita ni. Kalau tadarus tak berapa nak sangat. Sini macam mana tadarus? Tuan. Okey. Boleh lah. Cara angguk tu kira boleh lah. Boleh lah. So orang kita ni tadarus, dia masalahnya bukan apa, baca seorang-seorang, tu masalah dia. Yasin orang boleh datang. Kita Yasin penuh tak sini? Semalam ada Yasin. Tadi kuliah. Kalau hari Khamis selalu ada baca Yasin. Kalau baca Yasin orang ramai. Kenapa ramai? Tak, pasal baca serentak ramai. Mana orang dengar dia baca? Kadang-kadang dia tak sebab baca pun, dia main ming je. Kawan tu baru nak buka. Betul. Cuba lepas ni Yasin pun buat baca seorang-seorang. Macam, ada harapan. Lepas ni, minggu depan, kalau kata kami malam Jumaat baca Yasin, tukar format. Tuan-tuan, oleh kerana kita nak Ramadan, Yasin mulai malam ni kita baca format tadarus. Mana setiap orang akan baca 2 ayat. Macam-macam urusan. Tak malam saya anak tuition lah malam ni. Kita tengok bukan korang tua ni 18 tahun pencin. Anak mana tuition? Dan masa tu juga cucu balik. Ya, nenek balik sekarang. Pasal baca seorang-seorang. Lepas tu Yasin orang tak kisah. Tapi bila tadarus kan baca seorang-seorang. Kena pula baca seorang-seorang yang jadi dia punya tekong straight sangat. Jangan straight sangat. Kadang orang pun semangat nak baca. Boleh lah. Consider je sudah lah. Ini kadang-kadang dengan makhraj pun dia ambil kira. Makhraj boleh lagi. Sifat huruf. Kawan tu baru nak baca bismillah. Tak lepas-lepas. Bismillah. Batu bawa. Bismillah. Sikit lagi. Lama kawan tu orang ni bila saya nak habis baca ni kata dia. Bismillah pun tak lepas. Kadang ada orang tak kena pula. Tapi ada satu masjid di Selangor. Dia masjid ni, dia punya chairman Proton. Orang kenal lah. Dan siapa nama tu. Masjid tu famous lah kalau di Selangor. Dia bagus, dia buat ikut level. Yang ni ada ustaz. Ini level 1. Ini ada ustaz. Ini untuk orang level beginner. Ini ada ustaz. Ini untuk level yang memang ini taranum punya level. Kan, baca pun satu orang baca 3 ayat 40 minit. 10 orang 4 jam setengah duduk situ tak habis-habis. Orang lain sudah balik dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila nak habis tu, bismillah. Tu level. Kira-kira begitulah. Jadi maknanya dia senang sikit. Dia sama level. Tenang. Ini kita campur-campur level.
Kan, kena kawan tu baca laju. Kita baca wal mulalah, masa itulah power tak cukup. Siap tukar-tukar, habis semua. Yang mata dia tukar. Jadi kadang-kadang sebabkan orang tak apa nak ikut. Bagus juga tu, idea tu saya tengok. Bagus untuk kalau boleh kita ketengahkan. Tapi kadang orang kita ni payah juga. Kan? Kadang kita letak, okey, tuan-tuan siapa label Iqra 6 sini tahu dia. Pasal semua budak janak. Dia nak masuk, takkan dia masuk budak janak betul. Salah juga. Tapi sungguh kena. Maknanya supaya dia boleh semangat nak baca. Faham tak? Dari kawan tu yang boleh membantu lah. Jangan sesama label pula. Kadang dua-dua sama melingkup, dia pula boleh tasmik dulu. Kak Yam, saya baca dengan Kak Yam lah. Kata dia, Ustaz Kak Yam mudah kira dengan dia. Okey lah, kau baca dengan aku. Yang sebelum Kak Yam pun tak pandai baca, dengan dia pun tak pandai baca. Elok lah tu. Dia baca macam mana Kak Yam? Bagus bacaan kau ni. Nampak lebih baik daripada tahun sudah. Dia punya ulasan macam program dekat TV Hijrah tu. Lepas tu dia pula baca, Kak Yam pula baca, dia tengok. Oh bagus. Kak Yam pun macam juara Taranum peringkat antarabangsa. Yang sebenar dua-dua entah mana mat, mana idgham, mana ikhfa tahu. Jadi kena letak yang betul lah. Tuan-tuan, bulan Ramadan Syahrul Quran. Saya nak sebut malam ini supaya tuan-tuan fikirlah, prepare apa benda yang kita boleh buat. Prepare lah. Kan? Jadi supaya kita masuk bulan Ramadan ni, kita sungguh lah, nampak sungguh. Buat belum tentu tuan-tuan. Buat belum tentu. Yang penting planning ada. Kan? Tapi kalau tak ada planning langsung, lagi tak tahu buat ke tidak. Jadi kurang-kurang rancang. Itu Quran. Pertama, saya ringkas tuan. Yang kedua, bulan Ramadan Syahrul Sadaqah. Bulan sedekah. Dia tak boleh lah. Macam kita sebut, kan, orang pergi apa nama ni? Haji. Kan sekarang orang sibuk rombongan pergi haji. Ada tu. Alah tuan-tuan, buat tak pergi pula. Saya tengok dekat Facebook tu siap dia boleh jumpa tu. Tak sangka jumpa orang masjid sekian. Orang masjid reunion dekat Hanyai. Tak ada kerja nama tu. Saya kata nanti kau dah pergi Hanyai dan diam sudah. Tak payah kau sebut kau masjid mana jumpa. Tak sangka jumpa pengusi masjid ni dekat sini. Nanti semua inggah habis. Hanyai. Kalau jumpa kat Mekah tu sedap sikit bunyi kan. Jumpa bersama pengusi di depan Bakir. Kan sedap bunyi. Ini bersama pengusi di pantai Krabi. Elok pula kat belakang terbaring 3 orang. Taklah saya kata salah. Orang berjalan yang baik itu tak ada kena-mena dengan dia. Tapi kadang-kadang dan diam sudahlah. Menggah tu. Tuan-tuan, bulan sebab tu kita kata tadi orang pergi Hanyai ke mana, orang makan makanan Thailand baru dia rasa pergi Hanyai. Gitulah. Kita sama juga bulan Ramadan, tapi kalau dia tak ada sedekah, jadi bang. Tak jadi tuan-tuan. Kerana bulan Ramadan ni dia sinonim dengan sedekah. Kena spend. Sungguh. Kita kena, saya baru tadi siang, pasal kebetulan hari ni cerita juga pasal Ramadan. Balik rumah tadi, tanya, ni kita macam mana program Ramadan kita ni? Apa kita nak plan? Apa nak buat makan? Kena ada tak? Tak, saya bukan nak sebut saya buat, saya pun tak tahu lagi nak buat apa. Tapi kena ada. Apa plan kita? Sedekah, taman. Apa kita nak buat? Tak kira lah nak bagi orang buka puasa ke, moreh ke. Tapi buka puasa lah kejap. Moreh ni dah tak puasa. Dia macam orang pergi ke Mekah, dia habis tawaf, sa'i, lepas tu tahlul. Tahlul, gunting atau bercukur. Ada orang dia dah gunting, lepas tu pergi bercukur. Tuan-tuan faham ke tidak? Dia dah gunting, lepas tu pergi bercukur. Kita tanya, yang gunting tadi apa benda? Oh, tadi tahlul. Oh, ni bercukur? Tu dah tu. Apa benda pula? Dia pening pula. Kalau gunting-gunting lah. Kalau tak bercukur lah. Saya jamah kat Kota Baru. Zumrah. Saya tanya ke orang masjid. Tuan-tuan,
Kalau macam ni apa? Tu tahlul kata dia. Baik, dia dah gunting, tahlul. Kemudian dia balik pula. Dia bercukur pula. Tu nak panggil apa? Bahlul. Itu sungguh tuan. Saya kopi sebiji apa tu? Saya pun tak ada idea tu. Dia orang punya idea. Sama juga kita bagi makan. Bagi makan orang berbuka puasa tu yang besar. Murid okey, tapi buka puasa kena kejap. Nampak? Buka puasa nak kena kejap. Murid okey, murid ni bagi makan biasa je. Wa'ati muta'am, bagi orang makan. Tapi buka puasa yang Nabi SAW man fatara sa'iman. Tu kena kejap. Jadi pecah-pecah lah, pecah-pecah. Kan? Kita ada buat juga kerajaan buka puasa. Berapa sen? Satu hari. 300. Canggih. Ada satu masjid di Selangor, masjid besar lah. 10,000 sehari. 10,000. Saya tanya dengan imam ni, 10,000 tajaan. 10,000 Ustaz. Ni ada orang makan ke tidak? Ramai Ustaz. 1,000 orang datang makan. Dia kata kalau macam ni, buat pergi kahwin pun elok. Kan? Sekali terus buka puasa, sekali dengan jamuan penuh kahwin. 10,000. Saya tanya, ada ke orang tanya 10,000? Wish, berebut. Tapi tak apalah, padan dengan dia lah. Tuan-tuan tak payah fikir 10,000. 300 ni fikir. 300 pun menong 4 kali. 300. Kalau 10,000, saya silap orang buat mogok kat luar masjid tu. Kami minta fungsi turun sekarang. 10,000 dia kata. Tuan-tuan, saya nak kata, kita kena ada plan untuk bagi orang makan berbuka. Ini bukan soal orang nak makan tak nak makan bang. Tak. Saya sebut tadi, kita nak buat sunnah Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang orang pelik tengok orang Islam. Kenapa orang Islam ni? Berebut nak bagi orang makan. Bukan orang ni tak makan. Sebab kita bukan soal dia nak makan. Kita soal nak dapatkan fadilat. Sunnah Nabi SAW. Nabi suruh. Kami punya sayang kepada Nabi kami. Nabi kami suruh bagi orang makan. Kami boleh makan. Itu maksudnya. Jadi kena ada agihan. Duduk. Sedekah. Habis. Sedekah gitu kan. 9.30. 9.30 saya berhentilah. Habis tak habis tetap berhenti. Kan? Sambung pun tuan tak faham. Habis pun tak faham. Jadi eloklah habis. Yang ketiga, bulan Ramadan dipanggil Syahrul Qiyam. Bulan Qiyam. Qiyam itu maknanya menghidupkan malam. Sebab itu, sebenarnya solat tarawih itu Qiyam lah. Solat tarawih itu Qiyam. Cuma di awal malam. Sebab itu kata para ulama, kena solat isyak dulu. Macam mana Qiyam mulai, tapi semua isyak tidak. Ini kena war-warkan juga. Saya baru ni saya sebut juga. Dalam program saya kata, pihak masjid kena bantu jemaah ni. Kadang-kadang ada dia orang ni tak faham. Jadi beritahu tuan-tuan, insyaAllah kita nak solat tarawih sekejap lagi. Sekadar makluman untuk solat tarawih ni, pastikan dah solat isyak. Kalau tidak, memang saja je kita sembahyang. Jadi at least dia belajar hari tu, besok dia datang isyak. Tapi kalau kita tak bagi tahu, memang dia dah buat 14 tahun macam tu. Zuhur tidak, maghrib tidak, isyak tidak, tarawih iya. Jadi sangka dia dapat pahala. Sebenarnya tak ada apa-apa. Kesian. Lepas tu Syahrul Qiyam. Bulan Ramadan, bulan Qiyam. Dia tak boleh lari. Makanya bulan, solat tarawih itu antara Qiyam. Tak tahulah, kita mesti sebut macam mana tahun ni. Dah keluar lah belum? 8 ke 20? Belum keluar. Sama je. 8. Masjid 8. Jadi, tak apa buatlah 8. Susah pening kepala tuan. Sebab tu susah gaduh. Kita ada mufti. Mufti kata 8. Ada sikit. Kan? Apa gaduh? Yang penting murid. Tak, maknanya tarawih buat. Kalau tarawih ni tak larat, duduklah. Boleh. Solat sunat ni duduk pun boleh. Solat orang duduk. Solat sunat tak syarat bang. Saja-saja nak duduk pun boleh. Imam, tuan-tuan, malam ni tarawih saya nak duduk. Boleh. Imam duduk, makmum tak mesti duduk. Jangan tak ada kerja pula, semua duduk. Duduklah semua dah. Ada pula yang datang lambat, terperanjat dia. Apa hal pula ni kita? Semua duduk je semayang. Imam duduk, makmum free. Boleh, sah. Tak ada masalah. Solat sunat,
Solat sunat, duduk kalau sesaja pun tak ada masalah. Apalagi kalau letih. Duduk. Cuma pahala orang solat duduk separuh daripada pahala orang solat berdiri. Itu lebih baik daripada berdiri sambil mengumpat imam. Celaka panjang pula imam baca. Apa beza? Duduk tenang. Allahu Akbar. Panjang lantak kalau faham, kau baca lah. Aku duduk. Maknanya, saya sebut, buat. Walaupun duduk. Jangankan duduk. Kau baca dalam kitab. Baring pun boleh. Tapi saya kalau baring kat rumah je lah. Apa hal pula kat sini? Dah lah baring. Duduk depan pula tu. Tak ada kerja. Habis. Tuan. Dan seterusnya, saya ringkas sikit. Nampak gaya 9.30. Jam saya, jam tu belum lagi. Jam mana nak pakai ni? Jam ni boleh pakai ni. 3 minit lagi 3 minit. Tuan jangan 3 minit kita berhenti. Mesti berhenti. Yang ketiga dipanggil syahrul doa. Ini pun penting. Tuan, percaya atau tidak? Tak ramai kita beria nak berdoa macam nak berdoa kat Mekah. Sekarang nak berdoa kat Mekah bukan murah nak bayar. Pasal nak kena ada duit. Tapi tuan naik kapal terbang. Tuan ingat boleh main. Oh, saya minta berdiri je lah, boleh tak? Ingat naik bas. Kos sekarang tinggi. Ini tadi punya keluar. Video orang putih duduk dekat Hilton. Kan? Orang putih duduk kat Hilton. Pelancong lah. Madinah. Itu lain tahun dah kita bincang. Saya cuma nak sebut. Ada orang komen. Nampak gaya. Lepas ni lagi mahal lah harga. Pasal pelancong dah boleh masuk. Orang putih dia bayar. Willingly boleh bayar. Tak ada masalah. $130 satu malam. Apa masalah? Kan? $130 ke $150, maknanya lebih kurang berapa? 400, lebih kurang 600 lebih satu malam. 700. Boleh? Dia tak ada masalah. Nah, jadi, orang dah mula komen. Maknanya lepas ni akan lagi mahal lah. Nak buat macam mana? Tapi yang saya nak sebut, nak berdoa di Mekah, kena bayar. Pasal tuan nak kena beli tiket, nak beli kapal terbang, nak beli visa. Doa bulan Ramadan tak bayar. Tapi buat tak doa. Oh tidak, memang harap tu je lah. Wa fil jannati dakhilin. Jadi kalau kami orang masuk syurga, wa ala sariratil karamati qa'idin. Jadi kami orang duduk atas katil singgah sana kemuliaan. Wa bihurin in mutazawwijin. Jadikan kami kahwin dengan bidadari syurga. Perempuan tak tahu. Amin. Besok syurga. Hai bak, ramai bidadari. Mana tahu awak yang doa. Takkan doa tu je. Mesti ada doa sendiri. Sebelum nak buka puasa, baca. Selepas buka puasa pun baca. Waktu mustajab doa. Tapi tulis. Tuan, ni saya ajar je. Saya ni memang ceramah. Tapi kalau datang sekadar ceramah, lepas tu balik, apa faedah? Mudah-mudahan tuan-tuan boleh buat. Tajuk kita tu itu kan, nak menyambut Ramadan. Kata Musi tadi, saya kot Musi, kalau Musi kata, kita cerita pasal madu, saya ceritalah madu pula. Kan? Maknanya madu lebah. Ceritalah pasal madu lebah. Apa nak kata? Dah itu tajuk. Tapi pasal cerita malam ni, untuk persiapan Ramadan. Saya sebut. Tuan nak buat. Sebut. Sungguh kak. Karang doa tu. Saya lagi khusus umrah saya sebut. Karang. Siapa karang? Dia ada doa macam. Ya Allah, anak aku yang sulung ni nama Faizah. Ya Allah, kahwin lama dah, anak belum ada. Jadikanlah mudah-mudahan Ramadan ni doanya dimakbulkan, dapatlah dia anak. Ya Allah, menantu aku ni baik orang. Mudah-mudahan dapat anak daripada dia orang ni, anak yang soleh. Jadi dapat cucu keturunan yang baik. Tulis. Ya Allah, dia ni baik, dulu budaknya bagus. Tulis. Doa untuk suami pula. Ya Allah, bukakanlah hati suami aku supaya jangan mancing dia kerja habis semua sungai dia ukurnya. Sampai kalau sungai baru mancing dulu kau main jauh, payang kau main payah. Tulis sebiji. Ya Allah, bukakanlah hatinya. Kalau tidak, bukakanlah kubur untuknya. Tulis satu. Faham makcik? Oh kak. Tapi tu salah doa macam tu, marah benar. Ya? Sampai buka kubur, nak orang tua tu baca. Insaf terus dia. Tak payah baca doa lagi dah. Habis. Tuan-tuan, 9.30. Habis dah. Kan saya kata tadi habis. Habis dah. Cukup lah tu.
Kan, buat yang tu dulu lah. Nanti kita sambung lagi kemudian. Kan, itu pun belum tentu buat lagi tu. Doa tu, senang aja. Doa bukan pakai tenaga. Nak karang, tengoklah karang ke tidak. Nanti ke depan panggil saya lagi, saya nak tanya. Saya catat ni, ceramah ni di sini. Ni bukan saya ceramah main sembuh tu kan. Ada nota ni. Tak habis lagi ni. Semua sekali ada 19 muka surat. Tadi baru 3. Ada 16 muka surat lagi. Ni kalau saya baca semua, memang tak habis-habis lagi tu malam. Jadi saya baca 3 je cukup lah tu. Jadi ke depan kalau jemput saya lagi, saya nak tanya, buat ke tidak doa? Memang saya ingat tak panggil ni. Kita rasa nak panggil Ustaz Harry lagi lah. Tak payah, kalau dia tanya ni kita bayar harang kata dia. Tuan-tuan, mudah-mudahan sebagai panduan lah sikit. Saya percaya nanti ada kuliah lagi pada Ustaz kita, ada penambahan lagi untuk kita buat preparation untuk Ramadan itu, insyaAllah. Mudah-mudahan Ramadan ni yang terbaik untuk kita. Ya, jadi saya rasa saya tak ada nak panjangan cukup itu malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Z yang jemput saya untuk malam ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan yang bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa farqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallamhu minna taqabbala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan, sikit saja saya nak wawarkan. Sikit saja. Saya sebenarnya bawa balik program kembali kehidupan selepas kematian 5.0. Jadi saya wawarkan terus pada 13, 14, 15, 16. Itu untuk program yang seterusnya 6.0. Ya, program ni 4 hari 3 malam kita buat di Aceh. Ya, nama program tu Kembali Kehidupan Selepas Kematian. Tapi tuan jangan risau, semua yang pergi balik tak dia mati. Nama program tu. Di sana, insyaAllah tuan tahu lah kenapa dinamakan program tu gitu. Sebab dia tidak hanya lawatan, tapi kita create modul untuk pengisian sepanjang 4 hari 3 malam. Sebab itu kita letakkan tema dia Kembali Kehidupan Selepas Kematian. Dan kita dah buka untuk pendaftaran 13, 14, 15, 16 hari bulan Mei. Itu dah habis Ramadan dah. Dah habis Syawal dah. Ya. Yang keduanya pada 22 April tak salah saya, itu pertengahan Syawal. Kalau ada yang berminat untuk nak join program berpuasa di Tanah Suci. Ya. 12 hari sebelum malam. Tak salah saya 22 hari bulan. InsyaAllah kalau tak ada aral yang bawa Ustaz Murad. Ya. Pergi dengan Ustaz Murad Ahmad. Yang bekas Imam Masjid Cina dulu. Jadi dia akan lead untuk grup ni. Tak ramai pun, 29 orang. Ya. Jadi dah ada sangat lebih separuh yang daftar. Dan kita nak habiskan cepat saja. Dan kita nak bagi untuk yang daftar, dia panggil add-on untuk kereta api laju tapi free saja. Biasanya harga dalam lebih kurang 560 termasuk kereta api, termasuk dengan pengangkutan. Ya. Biasanya add-on tu 560 lebih kurang. Di antara 500 ke 600 lah, bergantung masing-masing buat. Kita biasanya add-on tu 560. Jadi besar kita nak tutup cepat habis semua sebab dah nak Ramadan. Kalau boleh kita tak nak urusan ini dibuat masa Ramadan. Masa Ramadan kita nak fokus terus sebab program ni lepas Ramadan raya. So kita bagi free yang add-on tu untuk lebih kurang 5 orang. Siapa yang nak, ada lagi di masjid lebih kurang, masjid ke 6 masjid lah. Boleh untuk hubung dengan kita. Apa dia panggil ni, umrah bulan Syawal dan berpuasa 6 di sana. Ya, puasa 6. Jadi 3 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.